Hai semua, apa khabar? Salam sejahtera, kembali bersama saya lagi dalam segmen chart analysis. Okay, just share kat you orang semua. Minggu lepas ada yang entry minggu lepas, yang fail dan yang jadilah. So okay, let's start with bersama kita Cat JPY. Cat JPY. Okay, so yang ni simple saja entry sebab rasa macam KMTR kan, dia ada support. Lepas tu dia cocok bawah, cocok atas, dia drop. So actually by right should entry dekat atas-atas ni lah, tapi tak sabar-sabar kan. Itulah tak sabar-sabar punya pasal. Lagilah tak sabar-sabar nak MC lah. So dah entry, dia turun sikit, ingat okey lah, jadilah kan. Tengok-tengok, dia cocok atas. Then dia turun bawah balik, ingatkan okey lah dia ambil supply zone atas ni kan. Lepas tu, turun bawah sikit, dia tak nak, dia naik lagi, naik sampai sini, sampai MC ke apa, sampai apa stop loss baru dia buat secondary test, baru dia terjun. So yang ni pun, aduh, ya ingat kalau tak letak stop loss ke apa boleh kan. Tapi kalau you tak letak stop loss tapi account tinggal sikit saja duit pun tak guna juga, pun mampus juga. Tengok dia pun dah terus MC, dia drop, dia naik balik sikit, dia retest lagi sekali, lepas tu dia junam berapa ratus 200 lebih pip yang dia junam. Hoi, sudah miss lah. Ni kalau dari sini, dari tempat entry pun dapatlah dalam 100 pip lah I think. 100 lebih pip lah pun tak apa. Ini pun dah miss. Ini kalau tak letak stop loss tapi account boleh tahan, dapatlah ni, dapat juga, menang jugalah. Tapi kena sabarlah, kena tahan lah, kena hati kena kental lah dia, sebab floating dalam 80 lebih pip kan. Boy, siapa floating 80 lebih pip? Gila lah. Actually kalau by right dia dah pecah benda ni, bolehlah tutup dulu kan. Dia kalau dah naik sampai sini, kita tutup dulu. Then actually dia datang pergi ke QM level ni, tengok dia high, low, high, lepas tu dia buat lower low. So dia pun cari tempat QM ni lah. Actually kalau monitor mungkin boleh masuk sini lah kan. Lagi sekali, satu lagi entry sini tak kau sangat lah you punya stop loss kan. Kalau sampai atas ni pun baru 40 pip kan. So tak jadilah yang ni, fail. Okay, next. Okay, Euro NZD entry dekat sini. Okay, so actually dia sama lah. Dia macam QMTR juga. Ada banyak support kat sini. Support. Ni support. Lepas tu last dia buat macam base. Lepas tu dia drop. So ingat dia naik balik. Dia macam, ni dia buat fake out lah sikit. Kalau tengok time frame kecil sikit, nampak lagi jelas sikit kot. Dia buat R1, R2, R3 dia buat fake out. Lepas tu dia kali keempat, dia terus cocok ke atas. And then dia drop sikit saja. So yang ni tak rasa macam dia nak lah, ni lah time tu kan. Tapi tahan. Tengok dia buat secondary test saja. So dia memang main dekat area QM jugalah. Kalau you tengok ni pun QM juga, high, low, high, lower low. So dia main dekat QM area ni lah. By right kalau entry dekat QM level dekat sini lagi cantik lah kalau sini kan. Kalau entry dekat area QM level ni lagi handsome lah kan. Lagi floating sikit lah. Tapi takut termiss. So entry dekat area bawah-bawah ni. Dekat area banyak support ni dekat sini kan. Area ni lah support. Lepas tu dia break. So dia datang, dia buat macam fake out R1, R2, R3, lepas tu dia cocok atas, baru dia drop. So orang kalau sesiapa yang masuk dekat area ni, kalau stop loss ngam-ngam dia letak atas sikit daripada resistance ni kan, kena lah. So yang ni pun dia drop pun dalam, I close dekat sini sebenarnya. So
Kalau tahan ni banyak ni. Oi, ni pun 300 lebih pip lah kalau boleh tahan lah. Biasanya tak mana boleh tahan. Tengok-tengok dia dah draw 80 pip. Ni pun dapatlah 100. Dalam 100 pip je tu pun dah. Oi, ni 100 pip ni tutup. Mana nak tahan kan. Tapi hati pun takut juga kalau dia drop sampai sini 100 pip. You pun dah gembira dapat 100 pip. Tengok-tengok dia naik balik tu. Terus hilang separuh kan. Profit kan. Lepas tu dia baru terjun. So biasanya pun dah cukup lah. 100 pip pun dah happy lah kan. Daripada loss. Okay, next. Ya, yang ni biar simple saja saya masuk sebab QMTR ada support. Tapi dia tak respect dia terus cocok atas dia ambil QM level QM level means high low, high low dekat sini lah QM level ni lah. So boleh lah tapi stop loss pun atas ni. So it's okay lah dia tengok ikut suka dia lah dia nak pergi mana janji jangan terlepas benda ni lah kalau dia terlepas ni ataupun dia pergi sama-sama area ni dia dah buat fake out pula dia buat R1, R2, R3 pula sekarang so mungkin dia cocok lagi atas lagi tinggi lagi dia cocok mungkin QM level yang ni pula lah kan tapi tengok-tengok dia pun tak sampai lagi ke garis yang sama kan tak sampai level yang sama mungkin rasa dia masih safe lagi lah okay so next okay G-Pow pun sama QMTR juga sini ada support banyak support ni lepas tu dia ni actually not consider QMTR lah I think it's SSR lah significant support plus king lah cocok bawah cocok atas dia drop so kalau tengok H1 apa nampak H1 nampak king lah H1 dia ada lah king kat sini dia punya king tapi entry sebelum masuk zone dah gatal nak entry dah. So tak dapat pucuk-pucuk lah. Takut miss kan. Ni pun selalu takut miss sebab saya ingat dia terus akan react dekat ni kan. Dekat support ni kan. Dia tak akan sampai king. Tengok-tengok lah. Betul-betul lah dia pergi dekat king area kan. Dekat ni kan. Cucuk bawah, cucuk atas. Cucuk bawah, cucuk atas. Kalau entry sini lagi cun lah. Dapat pucuk-pucuk lah. Tapi entry dekat awal-awal lagi. Dekat king bawah ni pula. So ni pun dapatlah dalam 140 lebih pip lah. Okey lah kan 140 lebih pip. Tapi kalau hold lagi lah dia pergi. Pergi kalau paling bawah pun pergi dalam 200 lebih pip lah. So cantik jugalah ni trade kan. Dapat 100 actually benchmark 100 lebih pip pun susah. Actually it's very very hard lah. Ni pun 140 pip. So it's very good lah. Very good kalau dapat 140 pip. Okay, ini masuk bukan sebarang dia ada SR flip kat sini. Bukan main masuk saja sebab nampak SR flip dekat sini. So barulah ada confidence sikit nak masuk layer nak masuk lot besar sikit lah sebab dia ada SR flip. Dia buat SR flip dekat sini. So area dia memang kalau dia nak buat fake out ke apa dia akan tembus lah SR flip ni. Dia akan tembus dan dia carilah ada apa-apa zone dekat sini. So dia cari QMTR lah plus king lah. So jadi jugalah yang ni setup senang saja dia memang ni saja cari support lepas tu dia cocok bawah dia ada king ke ada base ke ada rally base drop ke drop base drop ke king ke cocok bawah cocok atas ke apa benda QM level ke apa tengah-tengah ni memang kalau you zoom M5 M1 memang banyak cerita lah dalam ni kan so dapatlah kalau entry atas-atas dapatlah pucuk orang kalau nak sniper tu boleh lah nak PO ke apa kan tapi takut kalau takut tertinggal tu bolehlah kalau ada masuk zone ni je bolehlah balun sajalah kan. Ni pun sekarang dia tengah buat macam compression dia nak naik slow tak tahulah mungkin dia sini dia dah nak buat uptrend kot. Mungkin dia akan naik tinggi lagi daripada tak tahulah ni saya pun tak tahulah malas lah. Ni pun dah okey dah cukup lah kan. Okay next. USD JPY pun sama punya entry yang ni pun okey yang ni lain sikit aja ni dia macam SBR SSR King lah dia macam ada resistance lepas tu ada support so sama garis lah kalau tak silap cikgu masuk panggil ni teknik pembaris lebih kurang lah dia banyak benda lah dia ada support lepas tu belakang dia ada resistance lebih kurang semua sama baris.
Lepas tu sampai sini lagi dia ada buat support. Dia ada resistance dia macam buat fake out. Dekat dalam kecil-kecil ni dia buat fake out. Kalau letak zoom in lagi kecil lagi, dia buat resistance. Lepas tu baru dia cocok atas, lepas tu dia drop. So yang ni ikutlah you nak panggil dia apa. Dia nak panggil dia fake out tengah-tengah ke, QM level pun boleh. Mungkin level juga ni, high low, low. Boleh panggil MPL kan. MPL kira dia macam dia ni lah, dia umpan orang yang sell kat sini. Kalau stop loss atas ni pun dah kena dah. So yang ni dapat jugalah. Tak adalah pucuk lah, consider pucuk lah kan. So yang ni entry time secondary test lah. Secondary test dia naik balik, baru lah time tu baru entry sebab dah miss kan. So tapi nampak dia react dekat zone dan dia naik balik, adalah opportunity sikit. Daripada kalau you nampak tapi dah kat sini pun besar jugalah. Tak adalah besar lah, 30 pipit saja. Okey lah, masih boleh lagi. Tapi sebab ni nak masuk lot besar sikit, so tunggu dia naik balik. Tengok dia naik balik okey lah, jom lah balon lah. Kalau naik lot besar sikit, naik atas sikit boleh lah, lot kan besar kan. Baru 20 pip kan kalau atas zone ni. Tu pun kalau sampai bawah ni dapatlah dalam 100 lebih pip. Okey lah kalau letak 2 lot ke 1 lot ke, dapatlah 1,000 2,000 US dollar ke. It's a good trade lah kan, bagus lah, cantik juga. Tapi ni memang sehari lah kena tunggu. Dalam pagi entry, besok tengah hari lah. Kalau sabar lah. Kalau yang tak sabar sampai sini pun dah cantik lah, 70 lebih pip kan. Dia naik balik dan dia baru dia continue drop. Dia pun drop ni pun kalau jangan ingat lagi lama you lagi hold lagi banyak you untung dia tak dia react dekat supply zone ni nampak. Nampak dia ada rally base drop base rally dekat sini, dia react dekat sini kuat ni kan. Lepas tu dia no turning back, terus dia tembus semua dia tembus. So jaga-jagalah, jangan main hold sebab nak swing kan, bajet nak swing tengok kena swing. So swing ni tak tahulah cara main. Biasanya kalau hold lama-lama ni akhirnya pun kena lipat jugalah. Dia tak akan akhir dengan handsome lah sebenarnya kalau hold tak tahu. Saya tak tahulah cara main. Mungkin kalau nak swing ni kena main daily ya. Sebab you tengok ni memang tengah uptrend kan. Ni kalau daily tengah uptrend ni swing uptrend lah, jangan swing downtrend lah. Downtrend ni cuma masa-masa macam ni je masuk nampak. Dia sikit je dia buat retracement je, ni pun dia tak break apa-apa structure lagi So it's still uptrend lah. Still memang kuat uptrend. Ini pun lucky lah. Bahaya juga ni main lawan trend kan. Lawan trend pun dapat dalam 100 pip. Okey lah. Tapi jaga-jagalah ada supply zone. Kalau you tarik trend line, mungkin dia ngam-ngam dekat trend line ke apa kan. So kena jaga-jagalah kan. Tempat ni kena jaga-jagalah. Sebab dia memang bukan bias ni memanglah dia react dekat trend line ni semua. So jaga-jagalah, jangan ingat hold lah 3 minggu kan. Ingat kalau 3 minggu dia boleh pergi 300-400 pip apa. Kadang-kadang tak semestinya you hold lagi lama you akan dapat banyak lagi lah. You biasanya kalau you main against the trend kan. Dia kalau dia nak naik, dia terus naik ni lah. So, jaga-jagalah. Ni pun selalu mistake Selalu mistake sebab ingat, hold lah lama lagi. Kan. Dia akan pergi. Tengok kalau you study lagi, dia ada trend line lagi, tengah uptrend. Tengok daily tengah uptrend. Janganlah hold lama-lama. Kalau rasa-rasa dah cukup, dah sampai supply zone ke apa, tutup je lah. Jangan pandang lah. Jangan nak tamak sangat lah. Biasanya yang loss tu sebab tamak kan. Ni memang selalulah jadi dekat saya jugalah. Ni saya cerita saya sendiri pasal saya sendiri punya ni lah experience kan. Okay, so next GBP JPY. Okay, GBP JPY mana? GBP JPY ni QM level lah. Kalau tak silap entry sebab QM level. High, low, low. Ingatkan dia datang balik area ni, dia akan respect lah. Dia turun balik kan. Dia continue, dia main trend down lah. Tengok dia pergi cocok ke atas. So yang ni dah lost lah. So kalau tak tahulah, kalau sekarang baru kita study pun tengok. Nak cakap dia strong uptrend,
dia dah buat breaker banyak structure yang break dia dah tak macam continuously uptrend. So tak boleh cakap memang tak boleh sell lah, boleh sell lagi. Cuma tengok dia pun dah buat downtrend lah. So ni boleh sell lagi lah. Cuma tempat ni tak cantik je lah. Dia tak respect. So dia naik balik sampai sini. Okay, so analysis lah. Ada apa kat sini? Kenapa dia naik sampai, dia tak respect QM level tadi, dia naik sampai sini, lepas tu dia baru dia junam 180 pip. Berapa? 180 pip macam tu lah. So, apa ada kat sini? Tengok M30. Tak nampak lah. Cuma nampak ada, okay, ada resistance, lepas tu sini ada support. So, dia dah buat macam SBR lah, support become resistance. Ni resistance become support lah, resistance, lepas tu dia buat support. So, ni, lepas tu dia jauh lagi kan, dia daripada KMTR ke apa. So, memang akan miss lah, sebab kalau nampak dia clean macam ni pun kita tak akan ni kan, tak akan masuk. Tapi kalau betul-betul nak tahu pasal apa ni, kalau zoom in 15 tak nampak lagi, cuma ada king kat sini je. Yang ni king lagi logik lah kalau dia lantun kat sini kan, sebab dia sama baris dengan support ni kan. Lepas tu support, lepas tu belakang ada lagi resistance kan. Tapi tak ada apa-apa lagi clean, tak nampak apa-apa lagi M5. Kita pergi M5, baru you nampak ada king lagi satu dekat sini. Cocok bawah, cocok atas, drop. Ni king tak ada apa-apa, belakang dia tak ada support, tak ada apa-apa, cuma ada resistance saja. Resistance atas ni, resistance satu, lepas tu ada support dekat bawah ni je. Ini pun dia boleh tahan juga harga. Macam tu je. So mungkin this is consider just nak cakap lucky ke, nak cakap tak tahulah, dia tak ada apa-apa kukuh nak ni kan. Itu pun dia boleh tahan, boleh melantun sampai 100 lebih pip. So tak boleh nak 100% cakap lah. Kadang-kadang benda-benda ni pun dia boleh tahan harga juga tak payah lah. Tak semestinya dia kena belakang ada support lah, ada benda-benda barang-barang semua baru dia boleh tahan ni. Just ada king dia, king M5 pun, M5 punya king, and then dia ada resistance, lepas tu dia ada support, dia pun boleh tahan juga. Tahan pun tahan gila-gila punya lah, tahan 100 lebih pip. Lepas tu dia dah, dia tak tahulah mana kan, dia retrace lah. Dia ada apa kat sini lah. Supply zone je. Macam ni je pun dia dah ni kena tendang balik ke atas. Dia supply zone je. Drop base release dia macam ni je, dia pun dah kena tendang lah. Kena tendang balik ke atas. So jaga-jagalah. Ni kalau entry kat sini jangan expect nak terus terjun bawah sini lah. Ni dia kena settlekan ni dulu lah. Nampak kali ni dia tak dapat settle, tapi tak settle, tak retrace, tak apa, terus dia kena tendang balik ke atas kan. So yang ni kalau ingatkan dia boleh datang balik ke sini. Mungkin second round lah. Second round tengoklah dia nak pergi mana kan. Sekarang dia pun dah ambil semua ni. Ni boleh consider R1, R2 lah. Sekarang dia dah buat fake out. So dia dah cocok atas. QM level kena. Tak kena pula QM level. King kena lah. Tapi King. Lepas tu belakang ni ada resistance. Lepas tu sini dah tak tahulah, dah kacau bilau dah. So based on the king sajalah dia retrace, dia ada reaction. Pun dapat dalam 70 lebih pip bagus kalau entry kat sini. Pagi ni pasal ni pagi. Pagi kalau pagi nampak ada king apa, kalau entry dekat bawah ni pun dapat dalam 60 lebih 70 pip. Okey lah, cantik juga. Pagi pun dah profit, kira pagi dah settle lah profit. Kalau letak 2 lot, 1 lot pun dah cukup lah untuk minggu ni punya makan kan. Tapi dah miss lah, apa nak buat. Ni tak tahulah, ini mungkin kalau dia kuat kan, dia dah ada fake out R1, R2, dia cocok atas. Mungkin ni nak push ke bawah lah ni, back players kan. Kemungkinan kalau second, mungkin dia akan tembus lah benda ni kan. Mungkin dia sekarang boleh try kat bawah ni lah. Tak tahulah, ni saya tak tahu. Ni saya agak-agak. Ni pun saya rasa tak tahulah kalau ada peluang nak re-entry lagi lah. Tengoklah dia pergi mana kan. Sebab dia pun dah 70 lebih pip lah. So takut dia dah macam selesai lah. Dia punya kerja dah selesai. So sekarang dia nak continue dia punya uptrend lah. Susah nak cakap lah. Itu terpulang lah pada you punya apa kan. You punya risk. You punya
kekentalan lah. You kental apa you nak masuk apa tadi. Ni pun masih belum kena apa-apa lagi masuk trendline ke apa. Kalau dia nak retrace balik nanti, kalau dia nak retrace pun mungkin dia akan retrace ke sini ke, ataupun dia terus boleh tembus lah. Itu tak tahulah, itu tengoklah kan. Entry sekarang pun dah tak ada apa-apa confirmation, unless you just entry and then you just tahan lah stop loss 70 pip kan. Itu itu terpulang lah kalau you nak main macam tu kan. You just letak je, lepas tu biar 1-2 hari tengok price dah kat sini lah. Okey lah tu. Tapi kalau kalau dia lipat tengok price dah kat atas ni okey lah. Okey, next lah. GBP NZD masuk dekat area ni lah. So kenapa masuk, saya pun kena tengok balik. Okey, kalau tak silap I tengok dah ada, okey, ada QMTR lah. Consider QMTR ada support lah, dia cocok bawah, cocok atas, lepas tu dia drop. So tengok dia punya zone besar sangat kan. So masa ni kenalah kalau nak sniper sikit lah. Jangan sniper banyak sangat, sikit lah kan. Masuklah M15 kecil sikit tengok. Mungkin sini boleh try kat supply zone sini. Mungkin boleh try dekat fake out ni, area yang sebelum dia buat fake out, dia buat macam naik cocok atas baru dia drop. Tengoklah mana dia nak pergi kan. Zone ni lah boleh try lah. Okey lah kalau dapat entry dekat supply zone kan, daripada saya entry dekat sini, kalau entry dekat supply zone dapatlah kecil sikit kan zone. Dapatlah zone kecil sikit dalam ni. Supply zone ni rally base drop, so entry supply zone dapatlah kecil sikit. Ni pun kalau ni sebab dia respect lah. Kadang-kadang dia boleh naik sampai sini. Sampai sini dia macam QM lah. Kalau letak kecil lagi boleh nampak QM kot. Nampak QM? Tak nampak lagi lah, tapi lebih kurang dia macam high low, high. Tak tahulah. Jangan ni sesak ni ajaran. So dia based on ni lah, M15 punya base lah. Kalau nak sharp lagi lah entry kan. Tapi saya main balun je. I think I based on the garis. Memang based on the garis lah, QMTR lah. Saya cari dekat mana yang paling banyak yang support kan. Dekat area ni ke apa kan. So macam banyak tempat support ni saya saya entry based on here lah, based on ni lah. Pun okey lah, floating sikit lah kan. So dia pun drop dalam 70 lebih pip, tutup lah sebab ada nampak ni, takutlah dilipat balik ke atas kan. So just based on this one ni, okey, nasib baik ngam-ngam lah. Kalau nak hold, nak tamak, nak sampai supply zone bawah ni, dah kena lipat dah. Memang kena lipat dah. So it's very dangerous memang susah kan. Bukan, kadang-kadang memang kena just kalau agak-agak dah okey just tutup je lah kan, daripada you hold nanti kena balik Ni pun dah 70 lebih pip pun okey lah kan, cantik lah, bagus lah, siapa nak bagi kan. Ni 70, kalau hold sampai sini 100 lah, tapi kita ada close kat sini dah 70 lebih, dah close lah. Tengok batang, tengok dia terus reverse, terus dia cucuk balik ke atas. This time tak tahulah dia pergi mana. This time memang dia ambil atas ni, tak tahu ada apa lagi lah sini. Ni adalah dia ada resistance, lepas tu support. Dia main dekat area ni je lah. Tapi sama juga sampai supply zone ni dia tak boleh tembus Sampai supply zone ni dia naik balik. So sekarang dekat sini dia sideways, tak tahulah macam mana dia nak kan. Dia nak buat apa lah. Nampak gayanya dia dah tak tahulah ke arah mana nak pergi dah. Nak pergi bawah tak boleh, nak pergi atas tak boleh, dua-dua belah kuat kan. So kemungkinan I tak tahulah dia nak pergi atas lagi kot. So okay, another trade next. Okay, CAT JPY. Okay, yang ni kena lipat. Ni entry sebab nampak ada ni lah, sama lah ada. Ni actually tak cantik sangat lah, tapi okay lah dia sebab pun ada ni, ada okey juga, ada support. Cuma dia punya low ni besar sangat lah. Kalau ikutkan QMTR, low dia tak
letak macam ni kan, dia left support, right support, lepas tu dia low dia gila besar. Biasanya kalau dia left support, right support, low mungkin 2 candle ke 3 candle cocok macam ni lah. Baru okey lah. Yang ni dah buat macam berapa candle ni, H4 dah ni, H4 ni banyak. H4 pun bayangkan banyak candle je ni, macam sehari dia buat, dia main-main kat sini. So actually kalau tengok balik sekarang rasa macam tak cantik sangat, tapi sebab nak cari entry je kan. Nak entry, kalau tak entry tak boleh lah, hati tak tenteram, rasa macam ni kan, nak gila ada semua. So entry adalah dia drop lah sikit lah, dalam 20 lebih pip macam tu. Lepas tu terus dia cocok ke atas. So ni dah fail. Okay, nak tahu mana dia pergi pula. So dia pun pergi area ni. Apa ada dekat sini? Tengok. Sama lah macam tadi. Ni ada resistance, ada resistance, support. Lepas tu sini ada support. Nah, cuma kat sini tak tahulah ada apa. Kalau zoom in tengok ada apa-apa. Ada king ke ada apa? Tak ada king pula. M15 tak ada lagi. Tak nampak lagi. Cuma nampak ni lah cocok bawah kat supply zone. Kalau marking supply zone takut dia tak kena pula kan. Rasanya tak kena. Tak kena kan? Tak kena kalau supply zone. So kalau M5 lagi apa ada? Tak ada apa-apa lah. M5 pun susah lah ni. Mungkin ni lah. Sini kot. Tapi mana you akan fikir kan nak masuk kat sini, nak entry sini kan. Tapi logik jugalah kalau sini dia dekat sikit lah. Dia ada resistance, ada support. Ada support. Lepas tu dia cocok bawah, cocok atas lah, baru dia drop. Kecil je lah ni, memang kena ni lah, analisis kau ni kan. Masuk dalam-dalamnya. Lepas tu kalau nak yang main trend line, tarik trend line, tengok lah, ngam juga dia dekat trend line ni kan. So yang ni pun okey lah, fail. Tapi next entry, kalau yang dapat entry kat sini pagi ni, pula dapat lah dalam 50 lebih kan. Sekarang tak tahulah dia buat retracement, nak continue trend ke bawah ke, dia nak naik balik. Ini saya tak tahulah. Ini memang tak pastilah. Tapi nampak gayanya dia macam buat dia punya retrace ni kecil. Biasanya dia macam buat flat pattern lah. Flat pattern biasanya nanti dia sampai zone dia akan terus junam balik lah. Tapi nak tahu zone mana tak tahulah. Memang kena cari dah, mungkin sini kot. Ni tak tahulah. Ini kena tengok lah. Tapi malas lah nak entry kan, sebab lagi banyak you entry, lagi risk you letak ni. Tengah ada entry lagi satu, biar dululah. Kalau yang tu loss lah, barulah cari entry baru kan. Sebab banyak kali macam ni lah, you entry banyak-banyak kan. Nanti ada yang loss, ada yang win, lalas apa pun tak ada. Lalas jadi kosong. Yang win, yang loss, dia jadi dah macam tally lah. Dia tolak, dia dah jadi tak ada apa-apa. Tambah tolak jadi tak ada apa-apa. Malas lah nak trade macam tu kan. Dulu memang macam tu, selalu trade banyak-banyak kan. Trade. Satu berapa pair kan. Penuh kan screen kan, trade. Tengok. Yang ni loss, yang tu win, yang ni loss, yang tu win. Lalas tak ada apa-apa, tak ada beza. Macam tak trade. So biasanya pun paling-paling pun 2 trade, main 2 pair ke 3 pair lah, 2 pair lah. Tapi sekarang 2 pair pun ada yang loss, ada yang profit. Lepas tu tambah tolak jadi kosong, jadi tak ada apa-apa. So sekarang kalau satu trade dah jalan, biar je lah kan. Malas lah nak masuk banyak-banyak. Unless you jumpa setup yang memang cantik, yang memang handsome gila punya, tak boleh nak ni kan. Tak boleh, kalau you tak entry, you rasa bersalah, rasa dosa semua kan. Then mungkin you boleh lah entry kan. Okay, next. Chef JPY. Apa benda ni? Okay. Ni cuma nak bagi tahu apa yang saya try entry lah. So Chef JPY ni ada 2 tempat. Kalau dia naik atas, saya nak entry kat atas ni sebab sama juga reason. Ada support. Lepas tu ni low lah. Support. Lepas tu dia ada cocok bawah, cocok atas, lepas tu dia drop. So I tengah tunggu atas ni, tengok dia nak pergi atas ni ke ataupun dia nak pergi bawah. Kalau pergi bawah, saya tengah tunggu entry dekat supply zone ni lah. Kalau tengok M30 lagi jelas kot. Supply zone ni lah.
rally punya rally base, rally ni memang besar lah, kuat lah dia rally 70 lebih pip. So I tak tahulah, tunggu kalau dia datang balik ke area ni, okey dia naik, dia akan melantun, ataupun dia kalau naik terus dia tunggu dekat atas ni lah. Ni tak tahulah, ini tunggulah dia nak pergi kan, price kan, malas ni pun tak nak kejar lah, biarlah dia nak pergi mana kan. Dua-dua ada lah. Ni pun simple saja, ni based on just sebab dia ada banyak lah ada support belakang ni, lepas tu ada resistance. Last dia buat rally base rally. So just based on this one lah, kalau dia datang balik, harap dia touch je terus naik lah. Ataupun kalau dia naik atas ni zone king ni, cocok bawah, cocok atas. Dekat belakang ni ada support, banyak benda lah, support, resistance. Mungkin sampai sini dia touch je, dia drop lah. Ni kalau H4 dia king lah. H4 dia memang king lah. Memang king. Cuma ada dua king je, tak tahu mana king nak masuk. King ni ke king ni, tak tahulah. Tengoklah zone kan, itu pasal marking besar-besar. Tak biasa kalau marking atas ni je. Tapi tak tahulah, ikut kalau yang, sebab ni pun ada QMTR dia ada support kat sini, nampak ada support. Lepas tu ada support sini, ni pun ada support. Ni ada resistance pun kemungkinan jugalah. Jadi kalau ikutkan biasanya dia akan fake out dalam 30 lebih pip kan. 30 lebih pip dalam area ni lah. Tak tahulah, logik jugalah. Area ni logik jugalah kalau nak entry kan. Just entry tapi jaga MM lah. And then okay, ni Chef JPY ada, GBP Chef entry semalam. Betul lah, semalam. Okay. So entry apa cerita entry ni, jap. Delete semua. Sama juga entry sebab ada ni lah QMTR jugalah. Nampak ada QMTR, ada support. Lepas tu tengok, tak boleh. Sebab dekat support ni dia terlalu dekat dengan ni lah. Ini macam SR flip kan. So carilah QM ke apa kan. Naik atas lagi lah, jangan masuk sini lah. Naik atas lagi, cari QM ke apa. Dia ada QM. High, low, high. Lepas tu dia buat base, lepas tu baru dia buat low. So area-area ni lah. Tapi dari awal zone dah masuk dah. Ikut zone dari bawah ni. Dah layer dah. So ni pun tergesa-gesa nak masuk ni. Tengok semalam dia cocok sampai adalah dalam 35 pip kan floating. So sekarang pun dia dah main-main kat sana. Tak tahulah, I rasa dia tak boleh turun jauh lah. Dia pun main-main kat area ni 30 lebih pip, lama sangat dia main kat sini. So rasa macam nak close je lah kan. Tapi kalau tengok M30 dia macam buat flat pattern pula. Dia buat ni flat pattern okey lah, mungkin boleh hold lah. Saya rasa boleh kena TP kot. Sebab dia buat macam ni Ini benda yang buat macam adalah confidence kan. Dia bukan main terus cocok satu batang atas. Nak tengok dia betul-betul flat pattern ke apa pun. Bukanlah flat sangat kan dia punya pattern. So dia macam compression sikit lah. Dia slow kan. So tak tahulah, harap-harap dia jumpa supply zone ke apa, dia akan drop lah. Jumpa QM ke apa, level ni dia akan drop balik lah. So far just TP bawah, TP dekat supply zone ni je. Ini pun dah kira nak cakap tamak. Tak adalah tamak sangat kan. Sebab logik kan. Dekat sini logik mah. Logik kan? Logik tak? Logik kan? Dekat supply zone ni je mah. Bukannya saya nak target sampai bawah-bawah ni. Dalam apa? Dekat lutut, dekat longkang apa kan. Bawah-bawah ni. Baru sini saja mah. Logik what? Ni pun dia tak nak bagi ke? Bagilah kan. Hari ni
teruslah boleh ni kan. Tak boleh lah. So yang ni based entry based on ni je lah kan. Setelah ada king. Ni sebenarnya jauh sangat ni entry sebenarnya dia punya king kat sini. Ni pun ada satu king. So this king is actually corresponding dengan apa dengan kalau tak silap ada QM belakang mungkin ada QM Yelah ada QM high low, high low low lah dia correspond dekat sini lah. So QM jangan abaikan QM ni kuat juga Cuma tahu nak tengoklah QM tu dekat mana QM tu berinteraksi dengan apa lah. Dia kadang-kadang kuat juga dia ada high low, high lepas tu kalau tengok lagi kecil dia low ni dia pun ada support. So kenalah tengoklah nampak macam QM ni dia adalah level key level dia lah untuk tempat untuk masuk ni pun kalau sabar sikit masuk dekat QM dapat pucuk lagi ni. Tapi tak sabar punya pasal kan. Biasalah tak sabar. Kalau sabar selalu sabar terus miss. Terus tak masuk apa-apa. So yang ni pun ni lah sebab QM level ni lah. Alright, I think that's all. Itu je entry untuk minggu lepas dengan yang hari ni lah, recently lah. Thank you so much for watching. Harap dapat belajar apa-apa. Harap dapat belajar sikit-sikit. Bersama-sama lah kita belajar kan. Kalau suka video macam ni, boleh tolong subscribe lah. Tolong like, tolong subscribe, tolong kalau ada apa-apa soalan, boleh komen. I akan try. Kalau saya tahu, saya akan try lah answer kan. Untuk bantu anda semua lah. Sebab kita pun nak profit juga kan. Nak profit sama-sama. Okay, that's all. Thank you so much for watching. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.